Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammil bil khair. Wa hayyikum bi tahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil Mustafa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa man sanna bi sunnatihi wa da'a bi da'wati ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farlij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi Surau dan Saf Kepimpinan Surau, Muslimin, Muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sambung lagi siri kuliah Fiqh Sirah ini. InsyaAllah malam ini tuan-tuan sekalian, kita sambung lagi pada muka surat 28, merujuk kepada perenggan yang terakhir di situ, di mana kita masih lagi membincangkan persoalan yang berhubung dengan kenapa Allah pilih Nabi dari kalangan orang-orang Arab di tanah orang Arab, tidak Allah pilih di kalangan kita orang Selangor ataupun orang Malaysia khususnya. Ini yang kita nak bincangkan, kenapa Allah pilih mereka ini di kalangan orang-orang Arab yang duduk di tanah yang kita sebut dan kita bincang dulu, di tanah yang kering kontang sifatnya, padang pasir sifatnya, di waktu mana Rom dan Parsi ia telah memerintah bumi waktu itu, dan Nabi SAW berhadapan dengan golongan ini yang memiliki kuasa yang besar. Namun Nabi SAW mampu menghadapi gelombang tersebut dan sampai Islam kepada umat Nabi atas muka bumi ini, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ini tajuk yang dah kita sentuh di minggu-minggu yang lalu. Jadi tuan-tuan sekalian, perenggan yang terakhir ini dia sebut di samping semuanya ini, Semenanjung Arab di segi kedudukan muka buminya terletak di pertengahan bangsa-bangsa tersebut, yaitu Rom dan Parsi yang bergolak di sekelilingnya. Waktu Nabi berada di waktu itu, tuan-tuan sekalian, diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pergolakan yang besar yang berlaku di kalangan tentera Rom dan juga Parsi. Bukan sekadar pergolakan, bahkan kecelaruan dari sudut pemerintahan, bahkan kezaliman berlaku dengan berleluasa. Itu maksudnya di waktu itu. Lalu kata Muhammad Al-Mubarak, seorang profesor Mesir, telah mengutarakan pendapat dengan katanya, orang yang memerhati dan memandang kepada bangsa Arab akan dapat melihat bagaimanakah bangsa Arab ini boleh berdiri di masa silam di tengah-tengah dua tamadun yang melebar di kiri kanan. Ya, waktu itu tuan-tuan sekalian dah kita sentuh dulu, orang akan lihat berbagai-bagai peristiwa pun ialah berbagai-bagai masalah besar yang berlaku, di mana orang akan dapat tengok, oh, orang Arab ni macam ni sifat dia, dari sudut berbagai-bagai kehebatan dan sebagainya lagi. Dan kata dia,
dikelilingi di tengah-tengahnya tamadun yang besar. Tamadun yang besar yang dibawa oleh Raja Rom dan juga Parsi di tengah-tengah masyarakat dunia. Tamadun ini tuan-tuan sekalian asal perkataan Arab madana, mudun, madin. Yang kita sebut tamadun ini ialah merujuk kepada perkataan bahasa Arab madana, mudunun, madin, yang bermaksud pembukaan bandar-bandar yang besar atau masyarakat yang mempunyai kemajuan lahiriah dan rohaniyah. Ini tamadun. Waktu itu muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebelum datangnya agama Allah Subhanahu wa taala, tamadun telah ada, telah wujud, memerintah muka bumi. Kerajaan yang besar dah ada memerintah muka bumi, tetapi dalam bentuk yang songsang dan huru-hara. Kezaliman ni biasalah berlaku kan. Tidak masakan dia boleh membuat piramid yang besar tu, yang dianggap 7 perkara yang ajaib dalam dunia. Macam mana dia buat? Disusun macam mana? Tentunya dia akan mengerahkan tenaga-tenaga orang, manusia, untuk membina piramid yang besar itu. Antara 7 perkara yang ajaib dalam dunia dia boleh buat. Maknanya telah ada tamadun dalam bangsa Arab waktu itu. Sebelum datangnya agama Allah Subhanahu wa taala dah ada, tetapi disebut dulu dalam keadaan yang songsang dan huru-hara. Berlaku penindasan, berlaku kezaliman, dan berbagai-bagai lagi corak kehidupan yang menekan kehidupan rakyat. Sebab tu datangnya Nabi untuk menjernihkan keadaan ini, tuan-tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, dan ciri-ciri tamadun yang dianggap hebat, tuan-tuan sekalian, dia akan merujuk kepada satu bentuk agama yang tinggi. Tuan-tuan, ulama sebut tamadun yang hebat untuk manusia kalau kiranya dia memiliki bentuk agama yang tinggi. Agama ni hidup dalam hidup manusia, baru kita anggap tamadun yang betul dan hebat. Tamadun, kita perlukan tamadun, perlukan kepada pembangunan masyarakat. Tetapi kena ingat, ulama kata ketamadun yang dianggap tamadun yang hebat, yang baik, yang sempurna, kalau kiranya satu, dia ada agama yang disebarkan. Kalau kita ni agama Allah, agama Islam lah tuan-tuan sekalian, disebar di semerata pelosok dunia masyarakat. Agama Allah tersebar, dakwah Allah sampai kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya datang tadi tuan-tuan sekalian melalui lebuh raya Batu Kif lah, Batu Kif. Tuan-tuan yang lalu, tuan-tuan akan tengoklah perayaan yang besar ini dirayakan oleh orang yang beragama Hindu. Saya ingat semalam dia ramai. Semalam saya lalu waktu subuh pukul 5 lebih kurang menuju ke Hulu Kelang, tuan-tuan sekalian, dah ramai dah di Batu Kif tu. Bersilau, berkilat patung besar kan, yang tinggi tu kan. Orang ramai. Pukul 5 suku saya lalu untuk kuliah subuh, ramai. Tahun lepas saya ingat, wallahu alam, saya ingat saya, kalau pagi-pagi belum lagi lah kot, belum lagi ramai lah, masih boleh kira-kira lah, berbanding hari ini
ramainya bilangan mereka penganut agama Hindu datang ke Batu Cave. Tahun ni saya duk perasan makin ramai. Tak tahulah kalau firasat tuan-tuan pergi lalu nampak sikit, tapi saya nampak ramai. Hari ini pula sama juga, jalan Lebuh Raya tu jadi satu lorong, 2-3 lorong dah penuh, jalan dah jam. Daripada bulatan tengah tu dah jam dah situ. Nasib baik saya keluar awal, kalau tidak tak sampai lagi pukul 8. Maknanya tuan-tuan sekalian, ramainya manusia berhimpun di medan Batu Cave. Siapa golongannya? Orang India yang beragama Hindu. Saya lihat tuan-tuan sekalian, secara peribadinya, bilakah nak berkurangnya golongan ini? Bilakah itu? Maksudnya itu, persoalan itu bila ni nak kurang ni? Kita dah memerintah, Islam dah ada, agama dah ada, hukum Allah dah turun. Tidakkah orang itu, golongan ini, kalau tak sebahagian, segelintir manusia dia yang telah memeluk agama Allah Subhanahu wa taala? Sebab muslimin dan muslimat rahimakumullah, ia merupakan tanggungjawab pemerintah supaya mengajak mereka datang dan memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Tanggungjawab pemerintah. Dan sebutnya bahawa tuan-tuan sekalian, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, dalam peristiwa yang telah saya ceritakan dulu, bahawa Nabi pernah mengutuskan satu surat kepada Raja Rom. Apa utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus surat kepada Raja Rom supaya sembah Tuhan yang satu, kembali kepada Allah. Nabi sebagai pemimpin, Nabi sebagai ketua negara, dia hantar surat kepada Raja Hercules waktu itu supaya, wahai Raja, Tuhan adalah hamba seperti kami, dan marilah kembali kepada Allah. Ini surat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihantar melalui Sayyidina Dihya alaihi salam kepada Raja Rom. Tujuannya apa? Ajak mereka ni kembali kepada agama yang hanif, yang betul. Peranan kita muslimin dan muslimat rahimakumullah, peranan kita. Kesian tuan-tuan sekalian, duk pergi buat kerja sesat, kesian tuan-tuan sekalian. Muslimin dan muslimat, inilah sebutnya bahawa kita berperanan supaya mengajak mereka. Memang Islam tak paksa. Tak boleh pergi tangkap orang India, tak masuk Islam, aku pancung kau, tak boleh. Tetapi Islam mengajar supaya kita berdakwah kepada mereka supaya datang kembali kepada menyembah Allah yang esa. Ini tanggungjawab. Maka kita tak boleh lepas daripada itu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, orang Cina, orang India, dia boleh terima hujah kita. Boleh terima. Sebab dia, kita yang kita tahu, hujahnya tak ada. Kenapa semua Allah yang satu, hujahnya tak ada? Dia ada dewa, digunakan binatang sebagai perantaraan. Nabi Ibrahim alaihissalam sama juga tuan-tuan sekalian. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya Kan'an tu, bapaknya orang bukan Islam. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun bapaknya tidak Islam, dia tetap juga membawa ajaran Allah, berdakwah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia ajak bapa dia supaya peluk Islam, sembah Allah yang satu. Ini peranan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya pula seorang tukang buat patung, buat berhala. Bayangkan tuan-tuan sekalian, bagaimana Ibrahim alaihissalam ini menghadapi saudara itu. Disuruh jual berhala,
Mengikut riwayat Nabi Ibrahim ni dia agak cerdik, dia heretnya berhala tu di atas tanah sambil dia melaut berhala. Ini Nabi Ibrahim. Dia tak suka, dia tak setuju. Kan? Dia heret berhala tu sampai patah, tangan patah, kepala patah semua. Orang pun tak beli berhala tu. Ini Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan peristiwa juga dia pernah mengapak berhala-berhala. Yang dah kita dengar cerita dia pergi dekat Kaabah tu, berhala yang besar tu, anak-anak berhala semua ada waktu itu. Dia pergi kapak, patah habis tangan. Lepas tu dia ambil kapak dia letak di tangan berhala yang besar. Kan? Lalu berlakulah perdebatan di antara orang kafir dengan Ibrahim alaihissalam. Kenapa kau hancurkan berhala kami? Jawab Ibrahim, kau tanyalah yang besar tu, berhala yang besar tu. Kalau kau nak jawapannya, tanya berhala yang besar tu. Jawab orang kafir, mana boleh dia cakap? Kalau kau tahu dia tak boleh dia cakap, kenapa kau sembah berhala ini? Ini Ibrahim alaihissalam, tuan-tuan sekalian. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita ni tuan-tuan sekalian sama juga berkewajipan untuk menyebar dakwah Islam kepada orang ramai. Tak kira India, tak kira Cina, tak kira siapa juga. Saya tuan-tuan sekalian duduk dulu di Kuala Kubu. Sebelah dengan pejabat saya ni orang Cina, jual motor. Dia motor. Nak sebutnya bahawa orang Cina India ni kalau kita sampaikan mesej dia cepat faham, dia boleh faham. Dia tanya dengan saya, Tuan Ramli, dia panggil Tuan Ramli sebab dia hormat kita. Kita pun baik dengan dia. Cina. Kita baik sampai dia panggil Tuan. Saya pun heran kenapa panggil Tuan kita ni. Kita biasa je. Tapi dia kerana dia hormat kita, panggil kita Tuan. I heran lah dia kata, kenapa itu orang Islam dia suka minum. Kan? Ini orang Cina tanya kita. Dah setelah kita berkawan dengan dia, kita cerita tentang hari raya, cerita tentang puasa apa semua, dia berkawan dengan kita. Saya heran, kenapa orang Islam minum arak? Kenapa Islam minum arak? Saya kata, Aliang, you kena ingat, you kena tahu, Islam ini agama, Melayu tu bangsa. Apa saya cakap itu? Islam ni agama, Melayu tu bangsa. Kalau you tengok orang kita minum arak, itu bukan Islam. Dia tak ada agama. Dia duk perasan orang Melayu ni Islam lah. Kan? Memanglah orang Melayu Islam, tapi kalau dia Islam, dia sekadar Melayu tapi tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, samalah dengan bangsa-bangsa yang lain. Tapi kalau dia ada Islam, ada agama, beramal dengan Tuhan, dia semayang, dia puasa semua cantik, ini dia tidak akan minum arak. Oh, itu macamkah? So Melayu dengan Islam lainlah, lain. Saya kata Melayu samalah dengan you Cina, sebab dia bangsa. Sama dengan India, cuma Melayu ni majoritinya orang Islam. Kan? Keluar-keluar Melayu lahir Islam. Jadi saya kata, you tak boleh sebutlah Islam tu dia minum arak. Kalau dia Islam, betul beriman dengan Tuhan yang satu, dia tak akan minum. Islam larang dia minum. Islam larang dia tikar nombor ekor. Islam larang dia buat jahat. Wah, itu macamkah? Ini ahli buah baru tahu, ini Cina. Dia boleh faham dan terima hakikat. Tapi tak Islam lagi lah. Sampai keluar tak Islam lagi. Sebab dah sembang-sembang, dah saya pindah sini, saya pun tak jumpa dia. Maknanya tuan-tuan sekalian, dia boleh terima maklumat daripada orang Islam tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi ciri-ciri masyarakat yang bertamadun, satu, agama mesti disebarkan. Kita setakat mana orang Melayu, wallahu a'lam. Kalau kita bangsa yang bertamadun, tuan-tuan sekalian, dia mesti agamanya
diletakkan di tempat yang tinggi. Agama memerintah manusia. Bukan orang perintah agama, tapi agama Islam memerintah manusia. Dimartabatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Barulah dikira kita orang Melayu tamadun tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan lalu daripada Batu Cave ke, daripada mana ke, waktu orang nak dekat-dekat azan, tuan-tuan perhati tengok di kedai-kedai makan, di padang-padang bola, kelihatan yang saya perhatilah, masih lagi orang yang leka dan alai tentang panggilan Allah ini. Azan berkumandang tapi masih main minum, masih tak tinggalkan makan minum. Bukan tak boleh makan minum, boleh. Islam tak larang duduk kedai minum teh, tak apa, minumlah. Tapi kena ingat, panggilan Allah, laungan azan lebih besar daripada makan minum. Bahkan kata Nabi SAW, kalau orang tak menyahut panggilan ilahi, tak tinggalkan amalan waktu itu, masih minum, masih leka, tak pergi ke surau, tak tunaikan solat, Allah tak akan terima amalan dia. Ini kesan yang besar bila mana orang ni abaikan persoalan azan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuan-tuan sekalian, masih ramai lagi yang berkeadaan macam tu. Sedih tuan-tuan sekalian, sedih. Cuma tak samalah dia dengan orang yang pergi Batu Cave tadi. Orang pergi Batu Cave memang dah sesat, tapi kita yang tak sesat ni, Islam ni, melewatkan semayang, masih menumpukan pada makan minum, tak sahut seruan ilahi, kadang-kadang boleh sampai kepada peringkat dosa besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah. Tentu. Di sebelah kirinya tamadun barat yang keterlaluan telah cuba menciptakan gambaran dan imej manusia dengan alirannya yang kering, pucat, tak berhias dan tidak terjejas dengan hakikat keinsanannya. Berlaku penindasan kepada kehidupan manusia. Waktu mana? Waktu Rom dan Parsi memerintah dunia. Di waktu yang dah saya sebut dulu, orang berkahwin ni bukan 2, bukan 3, bahkan lebih, sampai kepada 20 sampai ke atas. Waktu itu zaman jahiliah, tuan-tuan sekalian. Orang bunuh anak kerana takutkan kepada sial dan sebagainya. Waktu itu, di waktu orang yang menganggap isteri orang sebagai isteri dia sendiri, berlaku, tuan-tuan sekalian. Waktu itu, di zaman itu yang Nabi datang, hara keadaan itu, tuan-tuan sekalian. Hara. Berperang ni antara kaum etnik berleluasa. Kerana sikit punya masalah, berperang saudara yang tak henti-henti. Berperang kerana kaum. Berperang kerana kesilapan yang kecil-kecil, perang, silap sikit perang. Macam mana orang hidup waktu itu? Ketakutan, penindasan, risau, tak boleh cari makan, tak boleh tidur lena waktu itu. Di sebelah kanannya pula tamadun kerohanian dan kejiwaan yang melambung alam khayalan seperti yang terdapat di India, China dan sebagainya. Maknanya tuan-tuan sekalian, waktu itu Nabi datang dalam keadaan umat manusia hidup dalam keadaan yang tersangat sesat. Kita kau boleh faham hidup Nabi ni, kan? Ni yang kita raikan Maulid Rasul ni. Kita berlara, kita berselawat. Bagus, bukan tak bagus, bagus. Baik, teruskan buat, tak apa. Cuma kena ingat, meraikan Maulid Nabi SAW, kelahiran Nabi ini
bukan sekadar berlarak berselawat semata-mata. Itu kena tekankan. Apa yang penting ialah kita terjemahkan dalam bentuk amalan tu hari-hari ni. Kalau balik berselawat, contoh katalah saya bersetuju kita buat perarakan. Baru ni pun saya hantar rumah saya sebagai wakil. Wakil je lah, sebab saya ada kerja. Saya hantar rumah saya pergi berlarak di Pekan Rawang. Pergilah, pergi, tak apa pergi. Bawa anak, bawa tu tadi berlarak lah, selawat tengah-tengah Pekan Rawang, tak apa. Tapi saya kata dengan rumah saya bukan sekadar selawat. Balik rumah mesti kuat lagi motivasi, sayangkan Nabi SAW dan sayangkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni nak kena buat. Kalau balik sembahyang subuh lewat, zikir pun tak nak, selawat pun tak nak, tak jadi berlarak, tak payah berlarak. Sebab orang yang pertama yang berlarak bawa Nabi keliling Kaabah siapa? Abu Jahal, tuan-tuan sekalian. Waktu Nabi lahir tu, dialah orang antara orang yang pertama yang ambil Nabi. Dia pusing tawaf, dia tawaf di Kaabah tu. Pusing tawaf di Kaabah tu. Ni Abu Jahal. Maknanya tuan-tuan sekalian, ingatkan Nabi, sayangkan Nabi, bukan sekadar berlarak semata-mata, tetapi lebih daripada itu, kita sayangkan umat syariat Nabi SAW. Berlarak lah, tak apa. Tapi kena fikir macam mana orang di luar sana yang tak semayang, yang abaikan waktu, yang hidup dalam keadaan tak ingat Allah, kan? Yang di luar sana tu. Yang kita ni okey lah, tu yang luar-luar tu, kan? Yang jahil tentang agama, tuan-tuan sekalian, yang kadang-kadang tengok macam jahiliah ada puak ni pun berlaku di luar sana, tuan-tuan sekalian. Yang menindas orang, yang menipu orang, yang mencuri harta orang, kan? Taman saya tu, tuan-tuan sekalian, besi-besi yang tutup longkang semua hilang habis dah. Kan? Ini lah, ni masing-masing rumah semua beli mangga, beli rantai ikat besi tu. Maknanya huru-hara sekarang ni. Tinggal sikit barang hilang, motor tinggal, motor tak boleh curi body, curi tayar pun tak apa. Tayar tinggal body je motor tu. Tuan-tuan, ini yang kita risau ni. Kawan saya baru balik daripada Brunei. Dia pergi Brunei bercuti. Dia cerita, Ustaz, kemarin lah cerita, Ustaz, di Brunei saya tak pernah tengok steering kereta Brunei ni di lock dengan besi panjang, tak ada. Motor parking tinggal gitu je, kunci gitu je di Brunei. Kereta kita ni motor dengan mangga dirantai pun ada. Yang daun apa ni, dia rantai tu, mangga satu dirantai satu. Keduanya pula rantai tu diikat di tayar, ditambak di tiang lain, kan. Tu pun hilang. Boleh hilang. Maknanya aman tak aman, tak berapa aman, tuan-tuan sekalian. Kawan saya orang kurang, dia buat kontraktor kerja sikit lah. Hilang dia, orang ambil dalam rumah, dalam garaj. Lah nak dari buruk, hilang. Orang ambil dalam garaj rumah, bukan di luar rumah, dalam garaj rumah. Aman tak aman, tak berapa aman, tuan-tuan sekalian. Kita ni yang bertamadun ni, kita anggap ni tak berapa aman. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi nak tekankan ialah apa? Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlarak raikan Maulid Nabi SAW, kena ingat. Ingat apa? Ingat kepada arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kepada apa? Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala mesti ditatbikkan, mesti dimartabatkan di waktu mana kita meraihkan kelahiran Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, apa yang kita paparkan dalam buku ini pun sama juga. Nak lahirkan cinta kita dengan Nabi SAW.
Ni Nabi dah dicerita dah. Nabi dilahirkan dalam keadaan raja yang besar yang memerintah dunia waktu itu, dalam berbagai-bagai bentuk halangan, ujian, cubaan yang besar. Nabi datang bawa Islam untuk kita hari ini, tuan-tuan sekalian. Kalau kita pakat-pakat sedar benda tu, kita sayang dengan Nabi SAW. Sebab Nabi telah berkorban segala jiwa raganya untuk kesenangan kita hari ini, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Nabi berjuang agama ini sampai ke sini hari ini, tuan-tuan sekalian. Kita selesa, aman, damai, tuan-tuan sekalian. Agama dah ada, hukum dah ada. Tak perlu panjat bukit dah nak sebar agama ni, tuan-tuan sekalian. Betapa senangnya umat Nabi SAW terima agama tanpa perang. Nabi berperang. Nabi menghadapi Raja Rom, Raja Parsi, Greek, Yunani, nak bawa Islam kepada kita hari ini. Tiba-tiba muslimin dan muslimat rahimakumullah sebagai manusia abaikan apa yang Nabi ajar kepada mereka. Yang tahu nak bergaduh kan. Allahu Akbar. Sebab itu doa Nabi Musa alaihi salam, apa doa dia? Rabbi a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ini doa Nabi Musa alaihi salam. Ayat surah Al-Baqarah ayat 67. Surah Al-Baqarah ayat 67. A'udzu billahi an akuna minal jahilin, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta simpalah daripada aku ni tergolong di kalangan orang yang jahil, yang tak reti, yang bodoh. Ini doa Nabi Musa alaihi salam yang patut kita baca lah. Sebab kejahilan hari ini pun banyak dalam masyarakat, tuan-tuan sekalian. Betul. Dulu zaman-zaman sebelum datang Islam ni, kejahilan tu dah berlaku balik dalam dunia hari ini. Dunia hari ini telah ada sifat-sifat jahil yang telah berlaku zaman dulu. Orang buang anak, sifat jahiliah, tuan-tuan sekalian. Orang pukul isteri, sifat jahiliah, tuan-tuan sekalian. Orang rompak harta orang, sifat jahiliah, tuan-tuan sekalian. Sekarang berlaku balik, tuan-tuan sekalian, sifat-sifat ini. Sebab itu kita disuruh oleh Nabi Musa berdoalah, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Surah Al-Baqarah ayat 67. Jadi kita minta simpan dari Allah supaya Allah simpan ke kita ni daripada orang yang jahil, yang tak reti agama. Ini doanya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Setelah kita dapat menggambarkan hal keadaan bangsa Arab dan semenanjungnya sebelum Islam, juga hal keadaan bangsa-bangsa lain yang mengelilinginya, maka mudahlah bagi kita menyingkap di sebaliknya. Apakah hikmah-hikmah Allah mengutuskan Rasul, utusan di semenanjung Arab, dan bangsa Arab pula merupakan golongan pertama buat merintis jalan-jalan ke arah penyebaran ubur seruan dakwah Islamiah yang kini telah dianuti oleh umat manusia di seluruh pelosok alam. Kita akan dapat faham lah bila mana kita faham sejarah. Sejarah ni penting untuk orang hari ini, tuan-tuan sekalian. Terutama sejarah Nabi SAW. Sebab tu kitab yang kita baca ini, Fiqh Sirah ini, kita akan mengkaji sedikit demi sedikit tentang perjalanan Nabi SAW, sehingga kita akan dapat maklumat tentang agama Allah yang hebat ini, tuan-tuan sekalian. Sejarah, kisah Nabi, dia bangunkan Islam macam mana, hijrah Nabi macam mana, seruan Nabi bagaimana, Nabi bertahaluf siasi dengan orang kafir macam mana. Semua terkandung dalam sirah ini, kitab ini, tuan-tuan sekalian. Dia bukan satu jilid, ada 3 jilid. Panjanglah. Dia nak paparkan tentang perjuangan Nabi SAW, yang kerana itu kalau kita faham, Allahu Akbar,
Kita adalah orang yang beruntung menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan bukanlah seperti mana yang disangka oleh setengah golongan yang mengatakan bahawa pengikut agama yang sesat adalah sukar untuk mengubati jiwa mereka dan sukar memberi tunjuk ajar kerana mereka ta'assub dan membanggakan keburukan. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, dia nak gambarkan juga bahawa nak sampaikan mesej dakwah ini bukanlah satu benda yang sukar untuk orang faham. Bukan sukar. Dia orang akan boleh faham sebab Islam ni hujah. Kita ceritalah dengan orang kafir ni, contoh katalah tentang Tuhan yang Esa, Tuhan yang memiliki seluruh alam, dia akan faham. Dia akan faham, dia akan mudah faham. Sebab Islam ni agama yang ada hujah. Kenapa Tuhan satu? Kenapa tidak tiga? Hujahnya betul untuk kita Islam ini. Kalau Tuhan tiga, tentulah akan berlaku kecelaruan dalam memerintah. Tuhan ni nak macam ni, Tuhan ni nak macam ni, Tuhan kita nak macam ni. Kalau Tuhan itu tiga lah, Trinity kan. Menang hujah kita sebab Tuhan ni ialah Tuhan yang satu yang esa, yang tak sama dengan makhluk. Hujah benar di pihak Islam, tuan-tuan sekalian. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahu Akbar. Cuma kita jaranglah jarang bercerita tentang Islam ni kepada orang yang bukan Islam. Kalau cerita, dia boleh faham dan dia boleh terima hakikat yang sebenar. Cina sebelah rumah kita, kalau ada Cina lah sebelah rumah kita, dah lama tinggal dengan sebelah rumah kita, tak pernah pun kita cerita Islam kepada dia. Masalah tu sebenarnya, kan? Masalah dia Cina sampai sekarang. Sayanglah, kena pula kita ni buruk perangai, kan? Buruk perangai, dia respect pun tidak. Itu wajib yang banyak bagus kan. Kalau akhlak kita baik, dia akan puji. Itu Tuan Guru, Tuhan Allah punya wakil kan. Dengar-dengar begitu kan. Itu Tuan Guru, itu Tuhan Allah punya wakil. Dia boleh nampak kehebatan seorang Tuan Guru yang akhlaknya baik, dia akan puji. Dia sebutnya bahawa nak sampaikan mesej untuk orang lain, Cina ke India ke dia orang senang terima, hakikatnya begitu. Cuma kita lah tuan-tuan sekalian yang gagal untuk mengambil kesempatan nak menceritakan agama kita kepada orang yang bukan Islam. Tuan-tuan, banyak kes-kes di pejabat agama yang dia masuk Islam bukan kerana tengok orang Islam tu, tidak. Ada seorang mu'allaf yang dengan saya, dia masuk Islam, dia kata dia kerana dia mimpi dia pembayar zakat, dia tak boleh bayar zakat lah. Saya tanya dia, you masuk Islam macam mana? Mak ada semua, mak saya ada, tapi saya lah seorang yang masuk Islam, Cina, mu'allaf. Macam mana you masuk Islam? Dia kata saya mimpi. Dia mimpi je. Mimpi bertemu dengan orang Melayu, orang Islam Melayu yang baik, yang tolong dia. Mimpi. Dari saat itu dia belajar dengan orang Melayu, Islamnya apa itu Islam. Lalu dia pun peluk Islam. Datang kerana mimpi je. Maknanya kalau tak kerana mimpi, tak Islam lagi lah kot, kan? Umumnya begitu.
You masuk Islam kenapa? Saya mak kahwin ini, saya punya isteri lah. Islam mana itu? Sembayang, saya tak tahu sembayang. Banyak ni, banyak-banyak. Yang kes-kes mu'allaf ni, yang tak sembayang banyak. Saya tak diajar mah, saya tak tahu mah, tapi saya mau Islam, tapi saya tak diajar. Ini hujah dia. Perkim ada buat latihan semua tu, tapi kalau dia tak pergi, Islam pada nama je lah. Sembayang, ajar Fatihah tak boleh. Tuan-tuan sekalian, maknanya tuan-tuan sekalian, kita, pendekatan kita dengan orang yang bukan Islam ni masih lagi dikira sangat-sangat kurang. Kena pula orang Islam dilihat orang yang buruk perangai lagi lah, tuan-tuan sekalian. Pakai kopiah kan, maki hamun orang. Orang Cina tengok, ini Islam ke, ini tak boleh jadi ni kan? Dia akan pandang begitu. Dia anggap kadang-kadang Melayu Islam sama lah. Dia anggap begitu. Dia tengok orang Melayu pergi nombor ekor, itu orang Islam tu. Dia pun tak teringin dengan agama kita, sebab contoh tak ada. Tak ada. Kita buat jahat dengan, tak boleh. Ni benarnya. Dan Nabi melarang kita ni buat jahat dengan orang Islam, yang bukan Islam. Man adha dhimmin faqad adhani, kata Nabi. Kita tak boleh sakiti orang yang bukan Islam, tak boleh. Hari ini tuan-tuan sekalian, kita macam menghalalkan cara. Kita tuduh dia, tuduh kafir. Memang dia kafir kan? Marahlah dia kan? Memang dia kafir. Kita buat jahat dengan dia, jadi dia pun tak dia pun tak ada keinginan nak tengok Islam sebagai agama yang betul. Abu Lahab tu, tuan-tuan sekalian, Abu Lahab dia iktiraf Nabi ni orang yang betul. Nampak tak? Dia iktiraf Nabi orang yang betul, Nabi orang yang jujur, Nabi orang yang benar, Nabi tak pernah curi harta orang. Dia tahu itu, sebab keterampilan Nabi begitu. Dia mengakui bahawa Nabi ni betul. Cuma dia tak boleh membetulkan Nabi sebab dia nak jaga kuasa pemerintahan. Sebab tu dia lawan Nabi SAW. Dia tak ikut lagi sebab dia nak jaga kekuasaan tu. Muhammad kau nak keliling Kaabah, nak tawaf ke, nak buat haji ke, nak apa ke, sila, tak ada masalah. Ini tawaran Nabi, tawaran Abu Jahal kepada Nabi Muhammad SAW. Kau nak ibadah banyak mana buatlah, tapi jangan satu je, jangan mengganggu takhta kami yang memerintah. Ini yang dia tak nak. Maknanya tuan-tuan sekalian, kita orang Islam hari ini, kalau syakhsiah kita baik, perangai kita elok, kerja buat kita cantik, kita perintah pun dalam bentuk pemerintah yang elok, yang baik, orang Cina, orang India tak ada masalah nak faham kita. Orang Cina, orang India tak ada masalah nak faham agama Allah ni, agama yang betul sebenarnya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan bukan suka memberi tunjuk ajar kerana mereka ini ta'assub, fanatik dan membanggakan keburukan, kehancuran dan kemusnahan yang pada sangkaan semuanya baik. Mereka ni sebab apa jadi susah? Sebab mereka ni duk sangka benda-benda yang mereka buat sekarang ada baik, kan? Orang Cina, tuan-tuan sekalian, kita kata dia banyak main judi kan, main judi, minum, tuan sekalian kan. Kedai-kedai kat Tawang tu, kedai-kedai makan, tuan sekalian, mesti kalau makan satu meja, mesti botol arak tu meja tengah, mesti ada. Anak sebelah, bini sebelah, kan? Botol arak selalu minum selalu tak berhenti orang Cina, India.
Tapi bila kita tanya dia secara peribadi dengan dia, hakikat sebenar naluri dia, tuan-tuan sekalian, dia tak suka arak ni, dia tak suka. Dia pun tak suka judi, tuan-tuan sekalian. Fitrah dia sendiri, orang kafir ni tak suka ke judi, tak suka ke arak, sama tak suka. Dan mereka pun telah membuat kenyataan judi bukan budaya mereka, orang Cina. Mereka tak suka, mereka tak nak. Hakikat fitrah jiwa mereka macam tu. Sebab apa? Mudaratnya banyak, kan? Suami kan minum, balik 1 pagi, pukul 3 pagi, tuan sekalian, tak? Mana ada seorang isteri yang suka macam tu? Fitrah seorang manusia yang Cina tak suka. Dia suka, tak suka. Dia nak isteri dia ada dengan dia, bersama dengan anak-anak, bersama dengan dia dalam rumah yang tenang dan bahagia. Kita kata ni budaya Cina lah, ni judi. Dia nafi, dia tak mengaku, kan? Dia tak mengaku. Tak bawa, payah. Tuan-tuan sekalian, ini fitrah manusia. Ingat bawa boleh jadi ganti anak esok. Tak apa kita bawa. Soal lagi main pula, tak boleh bawa macam ni. Nak sebutnya bahawa manusia itu sendiri, dia hanya sekadar seronok di dalam keadaan lingkungan hidup dia. Tapi hakikatnya dia tak nak judi, dia tak nak arak, dia tak nak mencuri, dia tak nak. Fitrah manusia. Sebab tu dia sebut bahawa sedangkan mengubati dan memberi tunjuk ajar kepada mereka yang sedang mencari-cari kebenaran lebih mudah, kerana mereka ini sama sekali tidak menafikan kejahilan mereka sendiri. Tuan-tuan sekalian, kalau kita cerita Islam dengan orang yang bukan Islam, cerita kebaikan agama kita kepada orang yang bukan Islam, cerita tentang Nabi Muhammad kepada orang yang bukan Islam, mereka takkan nafikan, tuan-tuan sekalian. Mereka takkan nafikan, tuan-tuan sekalian. Itu sifatnya. Dia sebut begitu. Ceritalah apapun dengan orang yang bukan Islam, orang India sama juga. Macam kita sembahyang bukan sembah tiang, tapi kita sembahyang sembah Tuhan yang mencipta you dan I sekali, kan? Kita tak sembahyang sembah berhala, tak begitu. Iyaka, dia boleh terima hakikat tersebut daripada sembah binatang, sembah lembu, dewakan binatang, dewakan manusia yang, kan? Dia boleh terima. Sebab tu saya sebut tadi, kita cuma tak ambil peluang untuk sampaikan dakwah kepada mereka, itu je. Tuan-tuan tengoklah Cina-Cina yang masuk Islam, Cina India yang masuk Islam, makin hebat iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula membanggakan atau bermegah-megah dengan hasil tamadun mereka, kerana mereka tidak langsung mempunyai tamadun. Golongan ini, kata dia, paling mudah sekali untuk diperbaiki dan diberi dorongan kepada mereka. Itu hakikatnya. Paling mudah. Zaman Nabi dulu, tuan-tuan sekalian, ya Allah Tuhan, kan? Waktu Nabi nak sampaikan dakwah kepada umat Nabi, kafir Quraisy, kaum kerabat baginda sallallahu alaihi wasallam, menempuh berbagai halangan. Nak cerita pakai dakwah yang pertama, kena sembunyi, kena lari, kena kejar, kena tangkap, bunuh. Tapi zaman sekarang Islam dah ada, Islam dah tersebar, dah dibuktikan sejarahnya. Kalau kita bawa agama ini cerita dengan orang yang bukan Islam,
Dia akan fikir dan dia akan terima hakikatnya. Akan terima. Akan terima. Dan bagi kita, bukanlah ini yang dikatakan hikmah ilahi, kerana penganalisan yang seumpama ini hanya tepat kepada mereka yang mempunyai daya dan tenaga yang terbatas sahaja, memilih yang senang dan meninggalkan yang susah kerana tidak mahu penat lelah. Jadi nak sampaikan mesej dakwah ini, tuan-tuan sekalian, nak berdakwah ini tak dapat tidak, kena lalui fitrah penat dan juga letih lah. Bukan senang nak anjur seminar, nak anjur forum, nak anjur ceramah, kan? Nak panggil bukan orang Cina, nak panggil orang Islam, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau nak panggil orang pergi ke K-pop, kan? Himpunan K-pop ke Gangnam apa juga apa, tuan-tuan sekalian, mudah, tak ada masalah. Fitrah nak bawa mesej Allah ini seperti yang Nabi alami, Rasul-Rasul alami, mesti kena hadapi penat lelah dan ujian. Dan itulah kemanisan iman. Kemanisan iman. Azan. Sebentar. Okey, kita sambung sikit lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk nak menyampaikan mesej dakwah Allah Subhanahu Wa Taala ini kepada golongan sasar kita, dia kena lalui penat dan juga letih. Itu fitrah manusia. Kena pula anak muda, tuan-tuan sekalian, anak muda yang baru nak mengenali dunia hidup, Allahu Akbar, nak kena usaha dan bersabar. Sebab saya jumpa, tuan-tuan sekalian, anak muda ni kalau dia berjumpa dengan dia, tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar, bahasa yang dia cakap ni bahasa yang cukup dasar dan jijik kita dengar. Sekejap-kejap bodoh, sekejap-kejap bodoh, kau pulanglah bodoh, untuk bodoh selalu. Sungguh, tuan-tuan sekalian, ngeri dan menakutkan manusia. Tuan-tuan dengarlah budak-budak remaja kita yang sembang-sembang hari ni, yang sembang sesama dia, bodoh ni tak lekang daripada mulut. Stage yang pertama tu, stage yang kedua, babi lah pula. Babi lah kau ni, kan? Dia babinya orang. Hilang akhlak, hilang sulukiyah yang baik. Kerana apa? Mereka ini golongan yang kita sebut jauh dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Peranan siapa? Peranan kita semua. Saya, tuan-tuan sekalian, pihak surau, pihak masjid berperanan untuk mengajak mereka ke arah kembali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah sama-sama kita mengisafi akan amalan kita hari ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kurang saya minta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.